Rombakan Kabinet bukan main pondok-pondok. Anggota Kabinet baru yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak boleh melihat pelantikan mereka sebagai anugerah, sebaliknya kewajipan menggalas jawatan utama dalam kementerian demi kepentingan negara dan rakyat. Ahli Jemaah Menteri dan Timbalan Menteri mempunyai peranan dan tanggungjawab besar dalam mengemudi negara ke arah pentadbiran lebih baik. Pensyarah dari Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Datuk Siva Murugan Pandian, percaya penstrukturan semula Kabinet yang dilakukan Anwar adalah hasil daripada pemerhatian beliau dan mendapati terdapat keperluan untuk pembaharuan dilakukan. Kalau kita lihat, rombakan Kabinet yang dilakukan bukan berskala besar kerana hanya melibatkan pengguguran seorang menteri. Bagaimanapun, perubahan secara besar-besaran itu hanya melibatkan pertukaran portfolio di dalam Kabinet berdasarkan pasukan yang telah beliau bina dalam tempoh setahun pentadbiran kerajaan perpaduan, katanya dalam satu kenyataan. Sebelum ini, akhbar melaporkan Anwar telah mengumumkan pelantikan masing-masing 5 menteri dan timbalan menteri termasuk 4 muka baru dan penampilan semula 5 bekas menteri dalam rombakan Kabinet Kerajaan Perpaduan. Namun, lain pula pandangan pembangkang yang tidak habis-habis dengan ciptaan persepsi dan prejudis mereka terhadap Anwar. Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan menyifatkan rombakan Kabinet yang dilakukan oleh Perdana Menteri menunjukkan kononnya kerajaan perpaduan kurang berkesan. Beliau berkata hal ini kerana proses tersebut dilakukan selepas setahun Anwar mentadbir negara. Maknanya, barisan Kabinet sebelum ini kurang berkesan kerana rombakan dilakukan dalam tempoh setahun. Diharap selepas ini lebih berkesan, itulah harapan kita, katanya semalam. Ahli Parlimen Kota Baru itu memberitahu PAS mahu kerajaan mengotakan janji membela rakyat termasuk saiz Kabinet sebagaimana yang diwar-warkan. Ujarnya lagi, pembangkang tidak mahu kerajaan mengamalkan konsep cakap tidak serupa bikin. Harap kerajaan bertanggungjawab dengan apa yang dikatakan sebelum ini, kata beliau lagi. Taqiyuddin berharap mereka yang dipilih untuk berada dalam saf Kabinet melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Terima kasih Taqiyuddin atas harapan itu. Namun sekiranya beliau mendakwa bahawa proses rombakan tersebut dilakukan selepas setahun Anwar mentadbir negara kerana kurang berkesan, rasanya ia merupakan satu proses yang sangat positif dan wajar untuk pemulihan negara. Rombakan Kabinet bukan main pondok-pondok, bukan hanya sekadar duduk saja, makan gaji buta. 33 bulan tidak berbuat apa-apa namun masih dikekalkan sebagai menteri dan duta khas. Itu bukan setakat tidak berkesan tetapi mentakadarah duit rakyat tanpa ihsan. Anwar melihat daripada pelbagai sudut prestasi setiap kementerian selama setahun sehingga membawa kepada rombakan dan beberapa pertukaran portfolio menteri demi rakyat. Takkanlah itu pun menjadi bahan naratif Perikatan Nasional. Rombakan Kabinet dibuat bersandarkan kepada faktor strategik kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai sokongan kuat. Berbanding tahun lalu, pembentukan Kabinet yang diumumkan oleh Anwar bersandarkan kepada keputusan dan kepentingan politik kerana penubuhan kerajaan perpaduan sebelum hasil sokongan oleh entiti parti politik. Sebab itu, kita melihat ada 2 atau 3 kementerian yang tidak efisien fungsinya. Tetapi kali ini, pembentukan Kabinet adalah bersandarkan faktor strategik kerana Anwar merasai beliau mempunyai sokongan kuat. Jadi, tidak perlu memikirkan sangat kepentingan politik. Contohnya, pemilihan Datuk Seri Amir Hamzah Azizan sebagai Menteri Keuangan 2 yang juga seorang profesional dan tidak mempunyai kaitan politik. Malah pembentukan 2 kementerian baru iaitu Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam serta Kementerian Digital yang selari dengan konsep ekonomi madani. Jom Channel melihat keputusan dibuat bersandarkan kepentingan strategik, maka pembentukan Kabinet itu adalah untuk kepentingan negara dan rakyat, bukan kepentingan mana-mana parti politik. Justru kepada pembangkang, jika tiada apa yang hendak diperkatakan, diam adalah lebih baik.